Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati lagi saya kasihi saf kepimpinan Masjid Karya Permatang Pasir, Tuan Pengurusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, KJK Masjid, pegawai masjid serta tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pertama-tamanya sekali marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Ilahi kerana dengan limpah kurnia-Nya dapat kita berkumpul bersama-sama di dalam rumah Allah ini untuk kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah SWT memberi ganjaran kepada kita di dunia maupun di akhirat. InsyaAllah pada malam ini sebelum kita meneruskan pengajian kitab kita, pertama sekali kita niat i'tikaf terlebih dahulu. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Yang kedua, marilah kita berselawat bersama-sama seperti mana yang telah kita buat sebelum ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin. Ya, alhamdulillah. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan meneruskan pengajian kitab kita iaitu Mukhtasar Syama'ilin Nabi yang dikarang oleh Al-Hafiz Muhammad ibn Isa ibn Sawrah Al-Tirmizi. Dan insyaAllah kita pada pertemuan yang lalu kita telah membincangkan berkenaan dengan bab pakaian Rasulullah SAW, iaitu bab 8. Seperti mana yang telah kita pelajari bahawasanya Nabi SAW ini suka pakaian yang diberi nama Al-Qamis. Qamis ini adalah pakaian yang kita masuk pakaian itu daripada bawah, sama ada kemeja ke, baju Melayu ke, kurta ke, ataupun kalau kita ikut Al-Qamis ini adalah bersesuaian dengan jubah pada zaman kini. Iaitu jubah yang dipakai sehinggalah kepada di antara betis itu, di pertengahan betis. Itu adalah pakaian yang digemari oleh Rasulullah SAW yang diberi nama Al-Qamis ataupun jubah pada zaman ini. Kerana apa? Kerana ia senang ataupun ringan untuk dipakai, senang untuk dipakai dan boleh. Kenapa? Kalau pakai ihram kena ikat, kena apa dan sebagainya. Tapi kalau jubah tinggal sarung sahaja. Sebab itu Nabi SAW suka memakai Al-Qamis. Dan juga apabila Nabi SAW memakai qamis, dia memakai sehinggalah ke pergelangan tangannya. Maknanya sehingga al-ghus. Ghus ni maksudnya adalah pergelangan tangan. Ini adalah jubah Rasulullah SAW. Yang kedua, yang ketiga adalah Rasulullah SAW. Dia ada hadis daripada Qurrah ibni Iyas mengatakan
aku pernah masuk ke dalam jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku menyentuh khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka butangnya ketika Qurrah ini untuk memasukkan tangannya ke dalam badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa boleh untuk kita buka baju dan diikuti oleh para sahabat dan juga tabi'in. Contohnya macam Ibn Abbas, dia buka baju dia ketika nak berjalan ataupun nak beribadah, boleh untuk buka baju dia. Ini adalah hadis yang ketiga. Yang keempat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia nazak ataupun ketika dia nak meninggal dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam memapah bahu Usamah bin Zaid, dan juga ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian kitri yang diselempangkan di atas bahunya. Ada riwayat mengatakan selempang bahu, kedua bahunya. Yang kedua ada yang mengatakan dia macam berihram, pakaian ihram, buka bahu kanan itu. Itu adalah pakaian kitri. Pakaian kitri ini adalah burdah dari Yaman. Dia adalah pakaian yang mahal, yang dibuat daripada kapas dengan corak merah dan kain itu sedikit ke atas. Itu adalah sedikit keras. Jadi itu adalah pakaian kitri. Dan juga yang hadis seterusnya kita telah membincangkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini apabila menerima pakaian baru, Nabi sallallahu alaihi wasallam amat mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana setiap nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah perlu disyukuri. Perlu untuk kita syukuri. Dalam hadis kudusi yang pada hadis qudsi mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Maksudnya, wahai hambaku, kamu semua ini telanjang kecuali siapa yang aku memakaikannya, maka mintalah pakaian kepadaku, tentu aku akan memakaikan kepadamu. Ini hadis qudsi. Allah SWT menyebutkan kamu ini adalah orang yang bertelanjang, maka Allah yang memberikan pakaian kepada kamu. Jadi ini adalah nikmat daripada Allah SWT. Kemudian Allah SWT menyatakan di dalam hadis qudsi itu, faman wajada khairan falyahmadillah, faman wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Maksudnya, barang siapa yang mendapati kebaikan, maka hendaklah memuji Allah. Dan barang siapa yang mendapati yang lain daripada demikian itu, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Oleh sebab itulah kat sini dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita bahawa apabila menerima pakaian baru, kita boleh doa macam-macam, kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT dengan menyebut alhamdulillah. Dan juga ada hadis ini menunjukkan ajar kepada kita bahawa satu doa, iaitu Allahumma lakal hamdu kama kasawtani as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Itu adalah satu doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, ya Allah, hanya bagimu segala pujian. Sebagaimana engkau telah berikan aku pakaian, aku mohon padamu kebaikannya dan kebaikan yang dilakukan dengannya. Aku berlindung denganmu daripada keburukannya dan keburukan yang dilakukan dengannya. Ini adalah satu doa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW, dan kita boleh mengamalkannya. Dan juga hadis seterusnya kita telah belajar bahawa Rasulullah SAW ini suka pakaian al-hibarah. Jadi tadi hadis pertama tadi mengatakan Rasulullah SAW suka al-qamis. Ini suka al-hibarah pula. Mana yang satu yang Rasulullah suka? Jadi al-qamis itu adalah pakaian berjahit yang disukai oleh Rasulullah SAW. Manakala al-hibarah adalah pakaian yang Rasulullah SAW suka tapi tak berjahit. Macam kita pakai ihram itulah. Jadi pakaian ihram tu kita tak berjahit. Itu adalah pakaian yang disukai oleh Rasulullah, yang sejenis yang diberi nama al-hibarah, iaitu kain ini lembut letak ke atas bahu. Kain ini lembut yang digemari oleh Rasulullah untuk bawa ibadah dan sebagainya. Dan juga hadis seterusnya kita telah belajar bahawa Rasulullah SAW dia memakai pakaian berwarna merah seakan-akan sedang melihat cahaya terpancar dari kedua-dua betisnya. Jadi Rasulullah SAW pakaiannya sehinggalah di antara betis. Ini maknanya adalah sunnah Rasulullah SAW.
Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memegang kaki Sayyidina Uthman dan mengatakan ini adalah had jubah kamu ataupun kain sarung kamu ataupun kain pelikat kamu, menunjukkan bahawa itu adalah had sunnah. Manakala kalau sampai ke buku lali, hukumnya adalah harus. Tetapi kalau lebih, ulama telah membincangkan berkenaan dengan ini. Kalau lebih daripada buku lali, terutamanya lelaki, hukumnya adalah makruh kalau tak ada sifat menunjuk-nunjuk. Maknanya kalau tak ada rasa sifat bongkak dan sebagainya, hukumnya adalah makruh. Tetapi kalau ada mempunyai sifat bongkak, sifat ta'jub, sifat ujub dan sebagainya, hukumnya adalah haram. Dia adalah pakaian yang lebih daripada buku lali. Tetapi bagi perempuan digalakkan pula lebih daripada buku lali. Dia galakkan lebih daripada buku lali. Dalam hadis Ummu Salamah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, macam mana pula dengan perempuan? Perempuan boleh untuk lebih daripada buku lali. Kalau lebih sejengkal boleh tak Rasulullah?" Boleh. Tapi kalau perempuan ini kalau dia berjalan kadang-kadang dia tersingkap, boleh tak sehasta? Boleh, tapi jangan lebih daripada sehasta. Itu adalah untuk perempuan. Tetapi lelaki afdalnya adalah ataupun sunatnya adalah di pertengahan betis. Di pertengahan betis. Dan pakaian merah ini adalah pakaian merah yang bercampur dengan pakaian lain, macam berjahit ataupun berjalur berwarna merah. Itu adalah pakaian wa alaihi hullatun hamra. Hullatun ni adalah pakaian daripada rida dan izar, macam pakaian ihram, macam dia adalah berjahit dengan berwarna merah. Ini adalah hullatul hamra. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW seindah itu. Itu daripada Sayyidina Barra. Jadi insyaAllah tuan-tuan, kita akan meneruskan pula pada hadis yang ke-54. Dalam satu riwayat daripada Abi Rinthah radhiyallahu anhu berkata, "Ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdani akhdaran." Jadi saya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai dua helai kain berjalur hijau. Itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Rinthah, ataupun namanya adalah Hayyan bin Wahab daripada kabilah Taim Ar-Ribab. Jadi Abi Rinthah ini dia pernah melihat Rasulullah SAW memakai burdah. Memakai burdah ini adalah dua helai kain. Dua helai kain yang berjalur hijau. Sama ada pakaian macam ihram ataupun dalam hijau, luar pun hijau. Maknanya pakai dua lapis lah, jubah satu lapis, komis satu lapis, dalam jubah dua. Seperti mana kita telah pelajari bahawa komis ini adalah pakaian dalam Rasulullah SAW. Maknanya jubah macam kita pakai ini, dan juga jubah yang diberikan oleh Rasulullah SAW ini pakaian yang butang daripada atas sampailah ke bawah. Itu adalah jubah. Maknanya dalam hadis ini sama ada Rasulullah SAW memakai pakaian ihram ataupun memakai jubah dan komis. Maknanya dua-dua warna hijau. Dan juga hijau ini adalah warna penduduk syurga. Dalam Al-Quran mengatakan aliyahum thiyabun sundusin khudrun wa istabraqa. Maksudnya mereka di dalam syurga itu memakai pakaian hijau yang diperbuat daripada sutera tebal dan sutera halus. Maknanya memakai pakaian hijau ini adalah warna penduduk syurga. Dan juga dalam hadis ini pula mengatakan bahawa Rasulullah SAW memakai pakaian warna hijau dan penduduk syurga juga memakai pakaian warna hijau. Buktinya apa? Buktinya Nabi Adam alaihi salam dan Sayyidatina Hawa, dia ketika dia di dalam syurga, dia memakai pakaian. Memakai pakaian. Kemudian setelah memakan buah khuldi itu, Nabi Adam dan Hawa tiba-tiba pakaiannya hilang, terlucut, hilang habis. Maknanya hilang pakaian itu. Kemudian Nabi Adam dan juga Sayyidina Hawa, dia mencari daun, dia menyorok di sebalik daun untuk untuk menyorok pakaian itu ataupun menyorok tubuh itu. Dalam ini, kisah ini dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala
فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. Maksudnya kemudian mereka berdua makan dari pohon itu, pohon khuldi inilah. Lalu terdedahlah mereka kepada mereka aurat masing-masing. Maksudnya masing-masing bertelanjang. Dan mereka mulailah menutupnya dengan daun-daun dari syurga itu. Dan dengan itu bersalahanlah Adam kepada Tuhannya. Lalu tersalah jalan dari mencapai hajatnya. Ini adalah kisah Nabi Adam AS bersama Sayyidatina Hawa. Ketika mana dia duduk di dalam syurga, dia berpakaian. Kemudian dia ketika mana memakai buah khuldi, dia terlucut pakaian itu. Nak menunjukkan apa? Bahawa nikmat yang diberikan oleh Allah SWT ini bermacam-macam nikmat. Pakaian, makanan dan sebagainya. Maknanya Allah SWT mempunyai hak untuk menarik balik dan mempunyai hak untuk memberinya. Jadi apa-apa pakaian, apa-apa makanan, kita patut mensyukurinya. Dan juga kenapa Rasulullah SAW ini suka berpakaian berwarna hijau. Rasulullah SAW suka berwarna putih ataupun hijau kerana ia adalah, kalau kita tengok, dia mempunyai rasional dia. Dia ada mempunyai rasional dia, kerana kalau kita memandang warna hijau ini, kita akan dapat ketenangan. Maknanya mata kita ni kurang stres. Kerana apa? Kerana otot mata kita ni ada 6 dekat luar ni. Dua atas, 2 bawah, 1 kanan, 1 kiri. Jadi bila kita pandang ke atas, mata kita tarik ke atas. Otot ni menaik ke atas, ini tarik otot kita kan. Jadi bila kita pandang ke kanan, otot sini tarik, otot sini menolak. Jadi menyebabkan mata kita letih. Jadi bila mana mata kita letih, kita tengok warna hijau, itu mendatangkan kedamaian. Sebab itu dalam hadis mengatakan kalau kita tengok pohon warna hijau dan sebagainya, boleh mendatangkan ketenangan dan boleh mengurangkan stres mata kita. Sebab itu kalau pakai berwarna hijau, kita tengok orang pakai baju hijau, dapat hilang stres itu. Ini adalah apalah dari sudut sains. Dan juga dia adalah pakaian hijau yang dipakai oleh Rasulullah, dan Rasulullah memakainya selalunya ketika Nabi SAW berdakwah. Ketika Rasulullah SAW memakai baju hijau ini adalah ketika Rasulullah berdakwah. Kerana apa? Kerana Rasulullah SAW ini apabila nak berjumpa, nak berdakwah dengan orang, dia berjumpa dengan macam-macam orang. Ada orang yang buatkan Rasulullah stres, baling batu dan sebagainya. Jadi Rasulullah kadang-kadang dia nak hilangkan stres tu, dia tengok baju hijau tu. Sebab apa? Dia boleh menenangkan mata Rasulullah SAW. Jelas kan? Ada apa-apa kanan? Tak ada. InsyaAllah kita pergi kepada hadis yang ke-55 daripada Qailah binti Makramah radhiyallahu anhuma, iaitu sahabat perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk Islam bersama dengan Bani Bakr bin Wail. Dia berkata apa? Ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi asman mulayyataini kanata bi za'faran wa qad nafadathu. Maksudnya, saya pernah melihat Nabi SAW memakai 2 helai kain tenun yang telah usang. Kedua helai kain itu dicelup dengan za'faran. Kerana telah usang, hampir sahaja warnanya hilang. Ini adalah kaidah. Dia pernah melihat Nabi SAW memakai 2 helai kain tenun yang telah usang. Maknanya Rasulullah SAW ini, ulama mengatakan bahawa kalau Nabi SAW berpakaian, mempunyai pakaian, Nabi SAW akan pakai sehingga pakaian itu lusuh. Kalau lusuh pun dia tak buang lagi. Dia akan celup pakaian dengan za'faran. Za'faran ini adalah warna kuning. Maknanya Rasulullah SAW celup jubah atau pakaian yang telah usang itu ke dalam za'faran sehingga menghasilkan warna kuning. Za'faran ini dia menghasilkan warna kuning. Apabila menghasilkan warna kuning, maka terlihatlah balik color dia tu, color kuning dia tu. Kerana telah hisang, hampir sahaja warnanya hilang. Jadi kat sini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW ini seorang yang tawaduk. Rasulullah ni tak mempunyai banyak pakaian, dalam 1-2 helai sahaja. Selebihnya banyak sahabat yang bagi. Contohnya ketika mana satu kisah, sahabat ini memberi baju kepada Rasulullah SAW, baju yang lawa lah, baju yang cantik kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW masuk dalam rumah dan menukar pakaian yang lama kepada pakaian yang baru diberi tadi.
Kemudian Rasulullah SAW keluar, ada seorang sahabat ni, dia kata, ya Rasulullah, cantik pakaian kau ni. Cantik comel pakaian kau ni kan. Kemudian Rasulullah SAW kata, kamu nak ke pakaian ni? Jadi sahabat itu pun kata nak. Dia nak kan. Kemudian Rasulullah SAW balik dalam rumah itu, kemudian tukar balik pakaian yang lama dan lipat pakaian yang baru, lipat, kemudian bagi pada sahabat tadi. Menunjukkan betapa sifat kuat bersedekahnya Rasulullah SAW. Walaupun pakaian baru diberi, kemudian dipakai, bagi balik kepada orang lain. Jadi selepas itu sahabat itu tanyalah, sahabat yang lain tu tanya, kau ni apalah, Rasulullah SAW baru je dapat pakaian, kau dah ambil balik. Jadi sahabat tu kata, aku ambil pakaian ni bukan saja-saja dah. Bukan saja aku nak berjalan apa sebagainya, tapi pakaian ni adalah untuk aku mati nanti, untuk dijadikan sebagai kain kafan. Mana jubah yang baru diterima itu dijadikan kain kafan kerana apa? Kerana pakaian itu pernah dipakai oleh Rasulullah SAW. Jadi menunjukkan bahawa Rasulullah SAW ini mempunyai sifat tawaduk. Dan juga Nabi SAW ini kalau dia ada pakaian baik, lusuh dan sebagainya, menunjukkan tawaduk. Kadang Rasulullah sini mempunyai pakaian yang cantik. Contohnya pakaian kitri tadi. Kitri itu adalah pakaian yang mahal, yang ditunjukkan oleh, yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Jadi nak membuktikan bahawa kalau seseorang itu memakai pakaian yang cantik, yang mahal dan sebagainya, kita jangan beranggapan bahawa orang itu belagak ataupun belagak mewah dan sebagainya. Sedangkan kita tak tahu isi hati dia tu macam mana. Kalau dia berpakaian kaya dan sebagainya, berpakaian mewah dan sebagainya, tak ada masalah, asalkan dalam diri dia tu tak ada perasaan ujub dan sebagainya. Dalam ada hadis Nabi SAW, fa idza ataqallahu malan falyura atharu ni'matillahi 'alaika wa karamatihi. Maksudnya, jika Allah mengurniakan kepada kamu harta, maka perlihatlah kesan nikmat Allah ke atas kamu dan kemuliaannya. Maknanya boleh tunjuk kemewahan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya Allah bagi rezeki lebih sikit, kita boleh berpakaian mewah, asalkan dalam diri kita ni tak ada perasaan ujub dan sebagainya. Tetapi kalau ada perasaan ujub ataupun nak mendapat kemasyhuran dengan pakaian yang mewah itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala dekat akhirat kelak akan memakaikan dia dengan memakai pakaian yang hina. Contohnya dalam hadis, man labisa sauba syahwatun albasahu Allah yaumal qiyamah yauma madallah. Maksudnya, siapa yang memakai pakaian syuhrah di dunia, maka Allah Subhanahu Wa Taala memakaikan kepadanya pakaian kehinaan pada hari kiamat. Jadi dekat bab ini, bab hati ini kena main peranan yang penting. Tak boleh ada perasaan ujub ataupun riak, nak menunjuk-nunjuk. Contoh ada pakaian baru ni, ini nak tunjuk dekat orang lain, ini orang yang terbaik, orang yang kaya, sedangkan itu adalah orang yang hina di akhirat kelak. Jadi sebab itu kalau berpakaian, dan juga kita tak boleh memandang orang yang berpakaian pakaian mewah itu adalah orang yang mempunyai sifat ujub. Kerana apa? Kerana dia nak memberikan nikmat ataupun mempamerkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi adalah hadis yang ke-55, iaitu daripada Qailah binti Makramah. Seterusnya kita pergi pula kepada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Berkata Ibnu Abbas ini adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abbas adalah bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bil bayadi minas thiyabi yalbasha ahya'ukum akaffinu fiha mautakum fa innaha min khairi thiyabikum." Maksudnya, pakailah pakaian yang berwarna putih agar ia dipakai oleh orang-orang yang hidup. Kapankanlah orang-orang yang telah mati dengannya, kerana sesungguhnya ia adalah sebaik-baik pakaian bagi kalian. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mengatakan Rasulullah SAW menyuruh. Menyuruh dekat sini adalah bukan menyuruh wajib, tetapi adalah menyuruh sunat untuk memakai pakaian berwarna putih bagi orang yang hidup, dan juga bagi orang yang nak mati, kapankanlah dia dengan berwarna putih juga. Jadi kat sini sunat untuk kita kapankan orang itu dengan warna putih. Tapi kalau tak ada warna putih, bolehlah kalau lain, tak ada masalah. Pakaian sendiri kalau kita selalu pakai kan, baju hitam kita pakai, kita bawa untuk kapan, tak ada masalah.
Jadi lebih afdal kalau kita mengkafankan pakaian kita, kafankan badan kita dengan pakaian yang dipakai semasa hidup. Ini yang diamalkan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Rasulullah apabila meninggal, kafan itu adalah kafan yang dipakai, pakaian yang dipakai oleh Rasulullah SAW semasa hidup. Jadi kalau ada orang yang suka pakai jubah, pakai jubah warna hijau ke apa ke, warna putih ke, elok sebagai warna putih, kemudian datang ke masjid, itulah pakaian yang digemarinya, boleh untuk kita kafankan dia dengan pakaian tersebut. Dibolehkan. Tapi kalau nak pakai kain kafan tak ada masalah lah. Yang afdalnya lebih pada itu. Jadi ini adalah pakaian yang digemari oleh Rasulullah SAW selain warna hijau. Warna putih pun digemari oleh Rasulullah, warna hijau pun digemari oleh Rasulullah SAW. Dan juga pakaian putih kenapa digemari oleh Rasulullah SAW? Kerana apa? Kerana dia bersih ataupun suci. Kerana apa? Kalau kita pakai pakaian putih, kita akan tahu, ini kotor ni, copek kotor ni. Jadi kalau kita pergi mana-mana, kita makan ada kasan kotor, jadi kita cepat-cepat bersihkan. Kalau kita pakai hitam, kadang-kadang kita tak nampak sambal ni ada tak ni kan. Kadang-kadang tak ada. Jadi menunjukkan pakaian putih ni dia memupuk diri kita untuk mempunyai sifat pembersih ataupun sifat pembersih lah. Maknanya kalau kita nak datang masjid, kita tengok pakaian putih ni bersih. Jadi kalau kita ada terkena najis, kita lebih was-was ataupun kita lebih berhati-hati dengan sekeliling kita. Jadi menyebabkan kita menjadi seorang yang pembersih ataupun sentiasa bersih dan cepat kotor. Bila cepat kotor ni kita akan sentiasa bersih. Dan juga pakaian putih ini adalah pakaian yang sesuai untuk beribadat. Rasulullah SAW apabila nak melakukan ibadat, dia selalu memakai pakaian warna putih. Warna putih kerana apa? Nampak lebih sopan. Nampak lebih sopan dan juga nampak lebih tawaduk lah. Kalau kadang kita tengok orang yang pakai baju putih ni, ini tabligh ni. Kalau kita pandangan kita macam tu kan. Sedangkan orang tabligh itulah yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Contoh ada yang tabligh doktor, ada yang pensyarah, tapi dia join tabligh. Macam tu kalau kita tengok pakaian Rasulullah, kita tengok macam mana orang tabligh pakai. Kadang di seluar itu pun tahap betis, tengah betis sahaja. Pakaian dia tu tengok macam mana. Itulah yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Dan juga pakaian sunnah ini perlu digunakan, elok digunakan ketika kita pakaian harian kita. Kita di mana-mana, kita pakai warna putih ataupun nak pakai pakaian semasa ibadah dan juga untuk berjumpa dengan ulama. Kerana apa? Ulama ini mempunyai hati yang bersih. Kita nak jumpa dengan ulama pun kita kena pakai warna putih. Jadi untuk solat Jumaat juga elok kita pakai warna putih. Tapi kalau tak ada warna putih, tak ada masalah. Jadi kalau kita nak berjumpa dengan ulama, oleh sebab itu kalau kita tengok kenapa budak-budak sekolah ini dia pakai baju putih. Kerana apa? Nak jumpa cikgu lah. Ini yang diamalkan. Jadi elok kita suruh budak-budak ni pakai baju putih di sekolah dan sebagainya untuk berjumpa dengan cikgu. Cikgu ni ulama lah. Ulama ni apa? Orang yang alim, orang yang pandai. Jadi bila berjumpa dengan cikgu, elok berpakaian berwarna putih. Jelas Okey. Dan juga ini adalah pakaian hiasan kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-A'raf mengatakan, ya bani Adam khuzu zinatakum 'inda kulli masjid. Maksudnya, wahai anak-anak Adam, pakailah pakaian yang kamu indah berhias pada tiap-tiap kali kamu hendak ke tempat ibadat tersebut. Jadi ya bani Adam khuzu zinatakum 'inda kulli masjid. Maknanya khuzu zinatakum ini adalah perhiasan. Jika ini ulama mengatakan zinatakum ini adalah pakaian. Maknanya kena bersiap-siap pakaian yang serba indah untuk setiap kali kita bersembahyang, sama ada kat masjid ataupun kat rumah. Jadi pakaian cantik macam mana? Pakaian yang berwarna putih, memakai minyak wangi dan sebagainya. Kerana apa? Kalau kita belajar fiqh untuk berjumpa dengan orang ramai, jadi disunatkan kita untuk mandi. Contohnya solat Jumaat, kita disunatkan untuk mandi solat sunat Jumaat. Kita sunat memakai wangi-wangian dan juga kita sunat untuk memakai pakaian berwarna putih. Kerana apa? Kita nak berjumpa dengan orang ramai, kita nak berwangi-wangian. Kalau orang busuk, macam mana kita nak dekat dengan orang tu? Walaupun kawan baik kita sendiri pun, tak ada kita nak dekat dah. Sebab apa? Dia busuk. Sedangkan Rasulullah SAW melarang
orang yang makan bawang masuk dalam masjid. Eloklah memakai pakaian yang bersih lagi suci, iaitu berwarna putih. Dan hadis yang ke-57, dalam satu riwayat daripada Samurah Ibn Jundub radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ilbasul bayadha fa innaha atharu wa atyab wa kaffinu fiha mautakum." Pakailah pakaian berwarna putih kerana ia lebih suci dan lebih baik, dan kafankanlah dengannya orang yang telah meninggal dunia dalam kalangan kalian. Hadis ini sama macam hadis sebelum ini, jadi tak ada apa-apa nak syarahkan. Cumanya ini adalah pakaian yang terbaik yang perlu kita pakai. Dalam surah dalam Quran nyatakan, ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa rishan wa libasut taqwa dzalika khair. Maksudnya, wahai anak-anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu pakaian untuk menutup aurat kepada kamu, dan pakaian perhiasan dan pakaian berupa takwa. Iaitu yang sebaik-baiknya. Dalam Quran mengatakan terdapat 3 jenis pakaian. Pertama sekali adalah pakaian yang menutup aurat. Yang kedua adalah pakaian untuk berhias. Yang ketiga adalah pakaian bertakwa. Ibn Abbas mengatakan pakaian takwa ini adalah amal soleh kita. Jadi kalau kita nak datang masjid, kriteria inilah yang penting. Datang masjid kena pakai pakaian yang menutup aurat. Pertama. Yang kedua adalah pakaian yang berhias-hiasan, ataupun orang kata pakaian berwarna putih ataupun berwangi-wangian. Yang kedua berwangi-wangi lah, memakai wangi-wangian. Yang ketiga adalah pakaian takwa, iaitu amal soleh kita. Kena perbetulkan niat tu datang ke masjid, bukan nak menunjuk-nunjuk, bukan nak jumpa kawan. Kenapa? Kerana kita nak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Itu adalah hadis yang ke-57. Hadis yang seterusnya, dalam satu riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, iaitu isteri pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata ghadatin wa alaihi mirtun min sya'rin aswada. Maksudnya, pada suatu pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah dengan memakai pakaian bulu, baju panas yang diperbuat daripada bulu hitam. Jadi Aisyah dia lihat Rasulullah SAW dia keluar dengan memakai pakaian berbulu berwarna hitam, macam sweater lah, sweater berwarna hitam. Jadi dekat sini menunjukkan bahawa ini adalah baju sejuk yang panjang dan lebar, yang bersesuaian untuk keluar dalam musim sejuk ataupun nak berlaku peperangan. Elok pakai baju hitam. Kerana apa? Bila kita berperang, akan adalah kekotoran, pendarahan dan sebagainya. Jadi dah nak tunjuk darah tu, pakai baju hitam. Jadi bila baju hitam tak nampak darah, jadi orang kafir tengok, apa ni tak ada pun darah kan. Jadi menunjukkan orang tu adalah psikologi lah. Jadi tak ada darah apa kan. Orang Islam ni darah ke apa ke nampak kuat lagi, nampak gagah lagi, boleh lagi. Sedangkan dah berdarah dan apa sebagainya, elok pakai baju hitam. Kerana apa? Tak nampak darah dan sebagainya. Jadi kat sini kenapa pakai baju hitam? Nampak gah, pakaian perang, adalah pakaian perang dan tidak dilihat kotor. Maknanya kalau darah apa ke tak nampak. Sebab itu alam Melayu ni kalau kita tengok pakaian silat berwarna hitam. Jadi bersesuaianlah dengan apa yang dalam hadis ni. Kalau kita tengok silat pakai baju hitam. Tapi kalau karate, taekwondo dan macam lain semua warna putih. Tapi silat dia warna hitam. Tengok dia amalkan apa yang terdapat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang ke-58. Hadis yang ke-59, dalam satu riwayat daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam labisa jubbah rumiyatan dayyiqatal kummain. Maksudnya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memakai jubah. Jubah ni kita telah tahu bahawa adalah daripada butang atas sampailah butang ke bawah. Maknanya dia adalah luaran. Jubah ala Romawi. Maknanya jubah yang diperbuat daripada Romawi, ataupun Romawi, orang Rom dia pakai jubah macam ni. Nak tunjuk tak tahulah macam mana. Tapi bayangkanlah yang sempit kedua lengannya. Maknanya pergelangan tangan ni sempit. Pergelangan tangan yang sempit itu adalah jubah ala Romawi. Ini adalah jubah yang pernah dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Dan kenapa Rasulullah SAW memakai jubah rumiah ini? Kerana nak menarik orang Islam, orang kafir, orang Rom untuk datang memeluk Islam. Untuk memeluk Islam itu adalah teknik lah, ataupun taktik untuk memujuk orang kafir ini untuk masuk Islam. Itu adalah teknik-teknik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga apabila Rasulullah SAW memakai baju yang seperti ini, jubah yang seperti ini yang ketat pergelangan tangan itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam amat menjaga nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia takkan merosakkan pakaian tu kalau dia nak mengambil wudu. Sebab apa ketat? Macam mana nak tarik ambil wudu ni? Rasulullah SAW cabut, kan dia jubah kan daripada atas ke bawah butang tu, cabut butang tu, lepas tu buka tangan tu ambil wudu. Baru lalu tangan tu. Dan menunjukkan bahawa betapa Rasulullah SAW amat mensyukuri nikmat pakaian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jelaslah berkenaan dengan bab pakaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang di mana Rasulullah SAW ini ada pakai baju hitam, ada pakai baju hijau, warna putih, warna merah, warna kuning. Jadi macam-macam pakaian yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Tetapi pakaian yang paling afdal, yang paling terbaik adalah berwarna putih. Yang kedua adalah warna hijau. Maknanya kalau kita nak pakai baju putih boleh, baju hijau pun boleh, tak ada masalah. Dan juga kalau kita nak pakai, kalau pakai saja-saja tak dapat dah pahala. Tapi kalau kita niat untuk mengikuti Rasulullah SAW, kerana kita mencintai Rasulullah SAW, kita telah belajar bahawa pakaian hijau ini adalah pakaian sunnah, warna putih adalah pakaian sunnah. Kalau kita niatkan untuk kita mencintai Rasulullah SAW, kita akan mendapat pahala ataupun ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada apa-apa pertanyaan? Dia kata pakai kapan gitu. Kalau kita di kapan yang kain yang biasa, baru kita pakai jubah tu atau jual? Elok pakai jubah tu bukan kapan kan? Jubah dulu. Dia kalau jubah tu memang jahit kena gunting tu apa tak payah. Kalau boleh pakailah. Maksudnya ialah kalau contohlah macam saya. Kalau kita dengar saya banyak masyarakat kita kata apa pakaian yang kita suka masa ini dulu. Pakailah. Kalau macam saya suka pakai baju. Saya pakai dulu. Masa baru kita kapan yang putih. Ya. Jadi ada kapan kena gunting dulu ke apa semua. Macam tuan biasa tak buat kain kapan yang macam komis tu, macam meja tu. Macam mana pasang tu? Macam tu lah. Mana tak payah buka pun tak apa. Jadi kalau baju kita yang sedia ada yang kita suka ni, macam mana kita pasang sarung juga? Sarung boleh slow lah. Slow pasangan boleh. Tak payah gunting lah. Tak payah gunting tak apa. Kalau nak gunting tak ada masalah. Kalau susah warna boleh gunting. Berjahit lah. Boleh jahit boleh. Baru kita kapan. Boleh kapan kan. Mana boleh. Sebab apa elok luar warna putih lah, nampak lawa sikit. Untuk mengikuti dua sunnah. Pertama, Rasulullah SAW dia pakai pakaian yang dipakai ketika hidup, iaitu pakaian warna putih. Sebab apa? Rasulullah SAW alaikum bil bayadi. Suruh kat sini bukan pakaian wajib, tapi sunat untuk pakai warna putih. Jadi elok pakai hidup dulu, kemudian kapankan dengan kain kapan berwarna putih. Ada apa pertanyaan lagi? Tak ada ya? Kalau tak ada, cukup sekadar ini sahaja. Waktu isyak pun telah masuk. Yang baik itu datang dari Allah SWT, dan yang buruk itu datang daripada saya sendiri. Hakikatnya kedua-dua datang dari Allah SWT. Saya mohon maaf anda terkasar bahasa ataupun tersalah bicara. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifaraah surah Al-Mas.